Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan berkaitan hazard di sekitar kawasan dapur, langkah pencegahan bahaya bermula dari dapur. Dan kumpulan kami terdiri daripada Muaz Adlan bin Muslih, Muhammad Fikri bin Muhammad Azali, iaitu saya, Muhammad Khidir bin Hussein, Muhammad Syafiq bin Muhammad Azri dan Muhammad Syami bin Martius. Antara isi kandungan dalam pembentangan ini ialah objektif, pengenalan, kaedah pentaksiran risiko, contoh dan cara atasi jadual hierarki dan kesimpulan. Objektif kajian ini bertujuan untuk mengurangkan risiko kecelakaan dan kecederaan terhadap pengguna dapur. Ia juga untuk mengenal pasti bahaya secara terperinci mengikut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pengguna dapur juga dapat menggunakan dapur dengan aman dan selesa, dan ia membantu pihak berautoriti untuk mengesan bahaya yang terlepas pandang dari penglihatan. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengenalan. Pertama sekali, apa itu hazard? Hazard adalah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan pada diri, kerosakan harta benda atau lebih teruk lagi, kematian. Hazard ini boleh dibagikan berdasarkan tahap akibatnya, dari kecederaan ringan hingga boleh menyebabkan kematian. Kategori-kategori hazard adalah seperti berikut: hazard elektrik, hazard mekanikal, hazard sinaran, hazard kimia, hazard fizikal, hazard biologi, hazard psikososial, hazard ergonomik dan hazard alam sekitar. Baiklah, tiba masanya untuk kaedah pentaksiran risiko. Okey, seperti yang dapat kita lihat, jadual yang dipaparkan adalah jadual metrik risiko yang bertujuan untuk kita menentukan akibat ataupun kebarangkalian sesuatu insiden berlaku. Okey, kita dapat lihat dekat jadual tu ada kekerapan yang paling tinggi serta kesan akibat yang paling tinggi, di mana sekitar 15 hingga 25, dan kekerapan ataupun kesan akibat daripada insiden yang berlaku ataupun hazard adalah paling minimum ataupun paling sedikit pada skala 1 hingga 3, dan yang selebihnya adalah sederhana. Cara untuk kita menentukan metrik risiko ni adalah berdasarkan kepada jadual kebarangkalian dan jadual kepada kesan akibat. Kita boleh rujuk kepada slide seterusnya. Berikut merupakan jadual kebarangkalian dan jadual kesan akibat. Yang kita dapat lihat, kesan akibat bermula daripada sedikit, iaitu pada nilainya 1, sehingga paling besar atau bencana, iaitu nilainya 5. Kita dapat lihat kesan akibat yang paling sedikit ni seperti kecederaan ringan lah yang kita boleh rawat. Macam kita boleh guna first aid, sekadar luka-luka kecil terkena pisau ataupun sebagainya. Dan yang paling besar ni sehingga melibatkan kematian. Okay. Untuk kebarangkalian pula ataupun likelihood, kita dapat lihat antara 1 hingga 5, iaitu jarang ataupun paling kerap hazard ataupun insiden akan berlaku, iaitu yang paling jarang-jarang berlaku. Contohnya kita memasak di dapur, kita jarang-jarang sekali lah untuk tong gas meletup ke, macam tu. Kalau macam kegagalan kerap berlaku, untuk nilainya 5, biasaannya macam luka ataupun goresan yang terkena akibat daripada kita memotong sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Cara kita untuk menentukan hazard ni nilainya berapa dalam jadual metrik risiko tadi, kita kena darabkan antara kebarangkalian ataupun likelihood dengan kesan akibat ataupun severity. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami ingin membentangkan mengenai contoh dan cara mengatasi hazard. Okey. Yang kita dapat lihat adalah hazard yang pertama adalah lantai yang licin. Jadi risiko daripada lantai yang licin ini ialah pengguna akan berisiko untuk tergelincir
dan boleh mengakibatkan kematian sekiranya berlaku hentakan kepada kepala pengguna. Dan cara mengatasi hazard ini adalah dengan memakai PPE iaitu Personal Protective Equipment, iaitu selipar ataupun pakai selipar lah dalam dapur kan. Okey. Untuk hazard seterusnya adalah objek tajam yang berselerak. Okay, kita dapat tengok dekat gambar ni objek tajam seperti pisau sangat berselerak di atas lantai, jadinya amat bahaya. Jadi risiko dia adalah pengguna akan lebih berisiko untuk mendapatkan luka dan kecederaan akibat mungkin terlanggar, mungkin terpegang tanpa sengaja benda yang tajam, objek yang tajam itu. Dan cara mengatasi hazard ini adalah dengan memilih bekas yang sesuai. Memilih bekas yang sesuai ini seperti kita meletakkan objek-objek yang tajam ni seperti pisau di dalam bekas yang tertutup ataupun jauh untuk daripada objek ini terjatuh ke lantai. Okey. Hazard yang seterusnya adalah engsel yang rosak. Engsel yang rosak seperti di rak dapur ataupun di kabinet-kabinet. Jadi risiko dia adalah pintu rak akan mudah untuk tercabut dan menyebabkan kecederaan pada pengguna sekiranya pintu tersebut mungkin akan terjatuh di atas kaki dan boleh menyebabkan luka. Jadi cara mengatasi dia adalah dengan melakukan pembaikan dan penyelenggaraan pada engsel yang rosak. Mungkin kita juga boleh membeli engsel yang baru untuk lekatkan yang baru. Kita pakai yang baru je. Jadi hazard yang seterusnya ialah peralatan elektrik berdekatan dengan air. Jadi risiko daripada hazard ini adalah pengguna boleh terkena renjatan elektrik sekiranya pengguna selalu memercikkan air di atas wayar ataupun benda elektrik itulah. Jadi cara mengatasi dia adalah menggunakan kabinet untuk menyimpan peralatan elektrik seperti kalau kita gunakan perut nasi, jadi kita jauhkanlah daripada sinki tu. Mungkin kita boleh taruh dekat satu kabinet atau rak untuk masak nasi saja di situ. Okey. Saya akan beri kepada seterusnya lah. Saya lupa. Ada lagi satu. Jadi hazard seterusnya adalah sisa makanan yang terbiar. Sisa makanan yang terbiar ni seperti makanan, seperti lauk-lauk yang basi ataupun makanan yang tak habis. Jadi cara mengatasi dia adalah dengan membuang sisa makanan yang terbiar di tong sampah dan menutup tong sampah itu. Dengan cara menutup tong sampah ni kita boleh elakkan bau, kita boleh elakkan lalat hinggap. Jadi mungkin risiko dia adalah sekiranya tidak bersih dan terjadi bau busuk di dapur. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Syami bin Matias terhadap pembentangan dia sebentar tadi. Okay, kini saya akan menyambung pembentangan tersebut. Okey, hazard yang pertama. Hazard yang seterusnya, kuali yang panas. So risiko dia menyebabkan tangan melecur akibat memegang kuali yang panas. Badan melecur akibat terkena minyak panas, berpunca pegangan terlepas akibat kuali yang panas. Itu biasa yang kalau mak-mak kan masak-masak je, kuali tu panas-panas dia pegang letak dekat pinggan mana-mana terlepas itu. Itu berpunca risiko pada hazard tersebut. Dan cara mengatasi dia, kita memakai PPE iaitu Personal Protective Equipment atau glove atau sarung tangan. Supaya kita pegang tu tak ada rasa terlalu panas sangat. So kita dapat membawa kuali tersebut dengan cermat. Okey, seterusnya kebocoran gas dapur. Okey, risiko dia mengakibatkan kebakaran yang berleluasa sekiranya terdapat percikan api di kawasan kebocoran gas tersebut. Okey, gas ni jaranglah berlaku. Kalau berlaku pun kadang-kadang ataupun yang dikatakan Muaz Adlan tadi, dia terhadap yang kurang berlaku hazard di dapur ni lah. So cara mengatasi dia, kita perlulah memeriksa saluran gas tersebut secara berkala. Kita sentiasalah tengok ataupun kita dapat menghidu kalau sekiranya berlakunya saluran gas tu bocor. So cara mengatasi dia lain, saluran gas tersebut ditukar daripada saluran yang telah lama kepada saluran yang baru dan berkualiti.
Seperti kalau kita nampak soalan tu dah luntur ataupun dah macam reput, kita tukar pada baru lah, supaya kebocoran gas tu nak berlaku dia kurang lah. Okey, seterusnya kebocoran air pipe, kebocoran air di sistem paipan. Okey, risiko dia mengakibatkan kerosakan pada peralatan elektrik. Dia berpunca daripada kebocoran air. So air akan melimpah di lantai. Sekiranya di lantai tu terdapat wayar-wayar elektrik, iaitu contoh wayar kita ada biasa microwave ke kita ada kat dapur kan, yang wayar-wayar yang tak tersusun dekat lantai, ataupun sekarang kita ada air fryer, air fryer yang wayar-wayar dia kan, kalau ada pipe yang, kalau di gambar ni kita dapat pipe kat lantai, ada mungkin pipe di dinding dia ada kan, bocor-bocor tu keluar daripada dinding. Selain itu, risiko dia mengakibatkan lejatan elektrik berlaku sekiranya seseorang menyentuh di kawasan air yang terkena elektrik tersebut. Itu risiko tadi yang sekiranya air terkena pada elektrik. Okey, cara mengatasi dia, sentiasa menyelenggara saluran air pipe tersebut secara berkala. Macam tadilah kebocoran gas tadi. Okey. Seterusnya saluran air pipe tersebut ditukar daripada saluran yang telah lama kepada saluran yang baru dan berkualiti. Okey, hazard seterusnya, kedudukan piring kaca yang tidak teratur. Okey, risiko terhadap hazard ni mengakibatkan piring kaca tersebut mudah jatuh dan mengalami kecelakaan dan kecederaan pada bahagian tapak kaki akibat terpijak sepihan piring kaca yang telah pecah. Ini pun akan membuatkan mak kita marah agak kalau piring ni jatuh. So piring ni jatuh akan pecah walaupun kita dah kemas sepian-sepian kaca, berkemungkinan ada sepian yang halus-halus yang kita tak nampak dan menyebabkan kita terpijak, ataupun anak-anak yang datang ke dapur berlari-lari terpijak kaca-kaca dan menyebabkan dia tercedera. So langkah mengatasi dia, memilih bentuk bekas yang sesuai dengan ruang dapur untuk meletakkan piring kaca, ataupun menggantikan bekas yang lama kepada bekas yang lebih besar untuk lebih memudahkan proses mengambil atau meletakkan piring kaca tersebut secara lebih tersusun. So bekas dia yang sekarang ni kita dah ada bekas yang bertutup. So dia macam almari untuk orang pinggan, cawan semua. So kalau sekiranya pinggan tu, andai kata pinggan tu akan jatuh pun, dia akan jatuh di dalam almari. So risiko untuk kita terpijak ataupun sepian-sepian berselerak di lantai tu kurang lah. Itu sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan sambung dengan hierarchy table. Jadi apakah hierarchy table? Hierarchy table ini adalah menunjukkan jadual yang mengumpul segala data-data tentang aktiviti yang terlibat dan juga hazard-hazard dan risk indication yang menunjukkan level-level bahaya indikasi tersebut. Jadi di sini terdapat 3 bahagian besar, iaitu ketika memasuki dapur, ketika menggunakan peralatan memasak dan juga menggunakan sinki dapur. Okey. Hazard lantai yang licin dalam keadaan yang risk indication sederhana kerana kebarangkaliannya juga berada dalam keadaan sederhana. Objek tajam yang berselerak juga di level yang sama, iaitu pada kadar sederhana. Rak dapur yang rosak disebabkan kebarangkaliannya adalah rendah, maka risiko ia juga adalah di keadaan rendah. Kuali yang panas juga dalam keadaan rendah. Kebocoran gas dapur berada dalam kadar yang sederhana kerana sederhana ia berlaku. Peralatan elektrik berdekatan dengan air berada pada kadar yang tinggi kerana kerap berlaku dan berbahaya. Kebocoran air di sistem paip dalam keadaan rendah. Sisa makanan yang terbiar juga berada dalam kadar yang rendah dan juga kedudukan piring kaca berada pada kadar yang sederhana. Di sini juga telah menunjukkan data yang menunjukkan siapa pihak yang bertanggungjawab dalam menghalangi dan juga mengatasi hazard-hazard bahaya tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menyimpulkan pembatangan kami pada hari ini. Secara kesimpulannya, masih ramai yang terlepas pandang dan ambil mudah berkaitan hazard di dapur ni.
ramai yang tidak memberi perhatian yang penuh lah, perhatian yang cukup berkaitan hazard di dapur ni. Orang ramai perlulah memberi perhatian yang lebih berkaitan hazard di dapur ini. Kami berharap agar kajian ini dapat membantu dalam pengenalpastian bentuk hazard di dapur. Tindakan segera perlulah diambil sebelum berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Dan akhir sekali, kami berharap agar kajian kami dapat dikemukakan dan dilaksanakan agar dapat menjadikan dapur selamat dan lebih teratur. Sekian, terima kasih daripada kami.